Selamat sejahtera, Cikgu. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang asal-usul sejarah agama Kristian di Malaysia dan kesannya yang mendalam kepada masyarakat. Bermula dengan penaklukan Portugis di Melaka pada tahun 1511, agama Kristian memasuki tanah ini bersama penjajah. Portugis membawa bukan sahaja perdagangan tetapi juga kepercayaan Katolik. Pada masa itu, mereka membina Gereja Estipor di Bukit Estipor, gereja Katolik pertama di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, mubalik Jesuit seperti St. Francis Xavier juga datang ke sini, bukan sahaja menyebarkan ajaran mereka tetapi juga memenangi penghormatan penduduk tempatan dengan penjagaan amal mereka, secara beransur-ansur mempengaruhi beberapa orang asli dan penduduk. Pada tahun 1641, Belanda menakluki Melaka dan mereka membawa bersama mereka kepercayaan Protestan, terutamanya Gereja Reformasi Belanda. Belanda menubuhkan gereja-gereja Protestan di Melaka seperti Kristus Melaka yang masih menjadi salah satu mercuk tanda sejarah dan budaya. Walaupun Belanda mempromosikan pelbagai bentuk agama usaha mereka dalam menyebarkan agama Kristian tidak sekuat Portugis dan mereka lebih mengukuhkan pemerintahan mereka. Selain itu, pada abad ke-18, penjajah British tiba dan membawa denominasi Kristian yang berbeza seperti Anglikanisme dan Methodisme ke tanah Melayu. British memberi lebih perhatian kepada pendidikan dan kebajikan sosial dan membawa nilai-nilai Kristian ke dalam masyarakat melalui sekolah dan hospital. Sebagai contoh, sekolah Kristian seperti Kolej St. Xavier dan sekolah lelaki Methodis memainkan peranan penting dalam mendidik anak tempatan dan menjadi salah satu penggas sistem pendidikan Malaysia moden. Selain itu, keadaan berbeza di Sabah dan Sarawak di timur Malaysia. Pada abad ke-19, mubalis Kristian pergi jauh ke Sabah dan Sarawak membawa isu kepada orang asli seperti Kadazan, Dusun dan Iban. Orang asli bergema dengan penjagaan dan nilai Kristian, membolehkan kepercayaan Kristian di Sabah dan Sarawak berkembang dan perayaan seperti Krismas dan Paskah telah menjadi perayaan tempatan yang besar. Agama Kristian bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat Malaysia di peringkat agama tetapi juga mengelakkan keadilan sosial melalui aktiviti dan perkhidmatan sosial. Dari segi ekonomi, agama Kristian menekankan nilai belas kasihan dan membantu golongan yang kurang bernasib baik. Untuk tujuan ini, banyak agensi Kristian menyediakan makanan, pendidikan dan latihan kemahiran kepada golongan miskin seperti Catholic Welfare Service dan Malaysia Care untuk membantu keluarga yang paling memerlukan. Selain itu, di peringkat politik, kebebasan beragama dan keharmonian pelbagai budaya sentiasa menjadi topik sensitif. Ajaran Kristian menekankan keharmonian, kasih sayang dan toleransi. Gereja Kristian di Malaysia mengambil bahagian secara aktif dalam dialog antara agama dan komunitas untuk mengelakkan
persefahaman dan rasa hormat dalam masyarakat maju. Sebagai contoh, Majlis Gereja-Gereja Kristian di Malaysia menyantokkan pemimpin agama untuk menganjurkan aktiviti dan dialog untuk meningkatkan sikap saling mempercayai antara agama yang berbeza. Dalam bidang sosial, isu kesihatan mental semakin membimbangkan, terutamanya di kalangan golongan muda. Kekristianan menganjurkan kesihatan untuk seluruh orang, termasuk keseimbang fizikal, rohani dan psikologi. Banyak gereja telah membuka pusat kaunseling psikologi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan psikologi untuk membantu mereka mengatasi kesukaran. Dari segi budaya, gereja Kristian di Malaysia komited untuk menyepatukan dalam keberbahagiaan budaya Kristian tempatan seperti Christmas digabungkan dengan ciri-ciri tempatan, menunjukkan suasana budaya yang harmoni dan pelbagai. Melalui projek kebudayaan, gereja Kristian berusaha untuk mengelakkan interaksi positif dan toleransi budaya di kalangan kumpulan etnik yang berbeza dalam masyarakat. Dari segi perlindungan alam sekitar, etika Kristian menekankan bahawa manusia bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi alam. Banyak gereja dan organisasi Kristian yang menjalankan aktiviti penanaman pokok dan pendidikan alam sekitar di Malaysia untuk mengelakkan pengaruh menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, Eronca Malaysia yang memberi tumpuan kepada perlindungan alam sekitar sering menganjurkan aktiviti alam sekitar, membenarkan ahli gereja dan ahli komuniti menanam pokok dan melindungi sumber semula jadi bersama-sama. Perbuatan ini bukan sahaja amalan akidah tetapi juga tanggungjawab kepada generasi akan datang. Selepas itu, saya akan berkongsi tentang perayaan-perayaan penting dalam agama Kristian. Pertama, kita ada Hari Krismas disambung pada 12/5 Disember. Hari Krismas atau Hari Natal adalah hari yang sangat istimewa bagi orang Kristian. Ia menandakan kelahiran Yesus Kristus, seorang tokoh yang membawa ajaran kasih sayang, kedamaian dan pengharapan. Pada malam sebelum Krismas yang dipanggil Malam Kudus, penganut Kristian akan berkumpul di gereja untuk kebaktian khas bagi mengenang kelahiran Yesus. Selain itu, tradisi seperti pertukaran hadiah turun diamalkan sebagai simbol hadiah Tuhan kepada manusia, iaitu kelahiran Yesus sebagai penyelamatan. Seterusnya iaitu Hari Semua Orang Suci yang disambung setiap 1 November. Perayaan ini bertujuan untuk memperingati para wali dan syuhada yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, umat Kristian akan berdoa di gereja sebagai tanda berhormatan. Sesetengah daripada mereka juga akan menziarahi kubur untuk berdoa bagi ahli keluarga dan sahabat yang telah tiada. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan dan kasih sayang yang mendalam terhadap mereka yang telah meninggalkan kita. Kemudian, kita ada Hari Paskah yang tidak mempunyai tarikh tetap dan biasanya jatuh pada Ahad pertama selepas bulan penuh pertama
musim bunga. Hari Paskah adalah perayaan yang penuh makna kerana ia menyambut kebangkitan Yesus daripada kematian, lambang kemenangan atas dosa dan kematian. Tradisi pada hari Paskah termasuk kebaktian khas yang diadakan di gereja pada pagi Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus. Dalam perayaan ini, telur Paskah berwarna-warni juga dijadikan simbol kelahiran semula dan kanak-kanak sering bermain mencari telur Paskah yang disembunyikan. Selain itu, anak Paskah juga sering dikaitkan dengan perayaan ini, melambangkan kehidupan baru dan keceriaan musim bunga. Akhir sekali, iaitu Hari Jumaat Agung yang disambung pada Jumaat sebelum Hari Paskah. Hari ini diperingati sebagai hari Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Pada Hari Jumaat Agung, ramai umat Kristian akan berpuasa dan berdoa sebagai tanda penghormatan kepada Yesus dan penderitaan yang ditanggungnya demi manusia. Tradisi kebaktian jalan salib bukan melambangkan penjalan penderitaan Yesus, menunjuk penyaliban umat Kristian akan melakukan jalan salib di gereja atau tempat-tempat khas untuk merenungkan pengorbanan besar yang dilakukan oleh Yesus. Kesimpulannya, pengenalan dan perkembangan agama Kristian di Malaysia bukan sahaja menjejaskan agama dan budaya, malah turut memberi kesan yang mendalam terhadap aspek ekonomi, politik, sosial dan alam sekitar negara. Nilai-nilai Kristian seperti belas kasihan, tanggungjawab sosial, keadilan, keharmonian dan penjagaan alam semula jadi bukan sahaja mengalahkan keharmonian dan kemajuan masyarakat Malaysia tetapi juga memberi sumbangan positif kepada masyarakat Malaysia yang berbilang gaul dan budaya. Sekian, terima kasih.